Selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Rita. Hari ini Cikgu Rita akan mengajar tentang ayat perintah. Mari kita baca info bahasa dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2 muka surat 21. Mari kita baca bersama. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Terdapat 4 jenis ayat perintah. Baik, ada 4 jenis ayat perintah, yaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan, dan juga ayat permintaan. Ayat suruhan bertujuan untuk memberikan arahan. Baik, kita lihat ayat larangan pula. Ayat larangan ialah ayat dengan kata larangan, jangan dan usah yang bertujuan untuk menegah seseorang melakukan sesuatu. Menegah atau melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Itu adalah ayat larangan. Yang ketiga ialah ayat silaan. Ayat silaan ialah ayat dengan kata silaan seperti sila dan jemput yang bertujuan untuk mempersilakan seseorang. Ingat murid-murid, ayat silaan mengandungi kata silaan, sila dan juga jemput. Sila ataupun jemput. Sekarang kita lihat pula yang keempat, ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat dengan kata permintaan seperti minta dan tolong yang bertujuan untuk memohon pertolongan. Baiklah, sekarang murid-murid, sila keluarkan buku aktiviti kamu. Buku aktiviti, lihat buku aktiviti muka surat 21. Muka surat 21. Okey. Murid-murid dikehendaki membina ayat perintah berdasarkan respons yang diberikan. Tajuk hari ini ialah bubur pulut hitam. Di sini ada ruangan untuk membina ayat perintah. Di sini ada beberapa jenis ayat perintah yang perlu murid-murid bina. Ayat permintaan, ayat suruhan, ayat larangan, ayat permintaan, ayat suruhan, dan yang seterusnya ayat silaan. Jadi murid-murid dikehendaki membina ayat perintah ini berdasarkan respons yang disediakan. Baik, mari kita mula dengan ayat permintaan. Ayat perintah yang pertama yaitu ayat permintaan. Ayat permintaan ini ialah ayat dengan kata permintaan seperti minta dan juga tolong ya. Minta ataupun tolong. Jadi kita lihat dahulu apakah respon yang disediakan. Mari kita baca. Baiklah ibu, saya akan merebus pulut hitam. Jadi ayat permintaan di sini mestilah berkaitan dengan merebus pulut hitam. Meminta siapa? Kita lihat ini adalah perbualan di antara Alia dengan ibunya. Ibunya meminta Alia merebus pulut hitam. Bagaimana kita membina ayat permintaan murid-murid? Pastikan murid-murid menggunakan kata permintaan tolong. Baik, cikgu akan bagi contoh untuk ayat yang pertama. Alia, tolong ibu merebus pulut hitam ini. Alia, tolong ibu merebus pulut hitam ini. Baik, ini adalah ayat permintaan. Mengandungi kata permintaan tolong. Baiklah, yang seterusnya ayat suruhan. Baik. Ayat suruhan ini bertujuan untuk memberikan arahan, menyuruh Alia untuk membuat apa? Kita lihat respons. Ibu menyuruh Alia untuk memasukkan daun pandan. Memasukkan daun pandan ke mana murid-murid? Ke dalam rebusan pulut hitam. Jadi, murid-murid kena membina ayat suruhan berdasarkan respons ini
kaitkan dengan respons yang pertama tadi. Faham murid-murid? Baiklah, mari kita coba. Apakah arahan yang diberikan oleh ibu? Ibu menyuruh Alia memasukkan daun pandan ke dalam rebusan pulut hitam. Baik, mari kita coba bina ayat. Alia, masukkan daun pandan ini ke dalam rebusan pulut hitam. Alia, masukkan daun pandan ini ke dalam rebusan pulut hitam. Itu adalah ayat yang boleh kita bina. Kita lihat seterusnya ayat larangan. Ayat larangan mengandungi kata larangan jangan ataupun usah. Apakah kata larangan yang sesuai kita gunakan di sini, murid-murid? Ya, betul. Yang sesuai adalah jangan. Kita baca respons. Baiklah ibu, nanti saya akan memasukkan santan cair dahulu. Jadi, kita guna kata larangan, iaitu jangan. Jangan apa murid-murid? Jangan lupa untuk memasukkan santan cair dahulu. Ulang. Jangan lupa untuk memasukkan santan cair dahulu. Ini adalah ayat larangan yang boleh kita bina. Seterusnya, ayat permintaan pula. Okey, ayat permintaan mengandungi kata permintaan iaitu minta dan juga tolong. Minta dan juga tolong. Jadi, apakah kata permintaan yang sesuai di sini, murid-murid? Minta ataupun tolong? Mari kita baca respons terlebih dahulu. Saya akan memasukkan garam, gula putih dan gula melaka. Saya akan memasukkan garam, gula putih dan gula melaka. Ayat permintaan. Apakah kata permintaan yang sesuai? Minta ataupun tolong? Betul, kita gunakan tolong. Tolong masukkan garam, gula putih dan gula melaka ke mana murid-murid? Ke dalam rebusan pulut hitam ini. Tolong masukkan garam, gula putih dan gula melaka ke dalam rebusan pulut hitam ini. Itu adalah ayat permintaan yang boleh kita bina. Seterusnya, di sini ada pula ayat suruhan. Ayat suruhan ini bertujuan untuk memberikan arahan. Baiklah murid-murid, ayat suruhan. Kita lihat respons. Saya akan memasukkan pula 1 cawan santan pekat. Saya akan memasukkan pula 1 cawan santan pekat. Ayat suruhan bertujuan untuk memberikan arahan. Jadi, apakah ayat yang sesuai di sini murid-murid? Yang ini murid-murid dikehendaki membina ayat sendiri berdasarkan respons. Ayat silaan pula murid-murid. Jangan lupa ayat silaan mengandungi kata silaan seperti sila dan juga jemput. Kita baca respons bersama-sama. Baiklah, saya akan menghidangkannya. Di sini ada ayat silaan. Kita gunakan kata silaan iaitu sila. Jadi murid-murid dikehendaki membina ayat sendiri di sini. Faham murid-murid? Jangan lupa tulis tarikh sebelum menulis ayat permintaan. Selepas siap, sila ambil gambar dan hantar ke Google Classroom.
Baiklah murid-murid, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar.